Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Tuan-tuan, puan-puan, para penonton, pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah sekali lagi kita dapat bertemu dalam kuliah Maghrib secara online, ya, di laman sosial, media sosial kita, di kuliah di Masjid Sultan Idris Shah Kedua, Masjid Negeri Perak. Jadi kuliah Maghrib saya kali ini ialah subjek ataupun pelajaran akidah, ya, akidah. Kita baca kitab Asas Akidah Islam, ya. Ini adalah siri yang kedua kita dalam kuliah Maghrib kita, ya, dalam subjek akidah. Baik, sebelum ini kita dah lihat sedikit berkenaan dengan pengenalan ilmu akidah, takrifan, sumber, ya, dan juga nama-nama dan juga nama-nama lain bagi ilmu akidah, dan juga pokok pembicaraan ataupun perbahasan, ya, dalam ilmu akidah. Jadi kali ini kita masuk pula dalam bab yang kedua, iaitu perkembangan ilmu aqaid ataupun perkembangan ilmu akidah lah semua, ya. Kita nak melihat kepada bagaimana berlakunya peringkat-peringkat perkembangan ilmu akidah ini. Ilmu, makna bila sebut ilmu akidah ni, dia satu topik, satu bahagian, ya. Dalam Islam ini kita pecah untuk memudahkan kita dari segi metod belajar ilmu agama ini. Kita para ulama telah pecahkan bahagian-bahagian ini untuk kita mudah, ya, mempelajari sama ada dalam bahagian akidah, syariat, ya, ataupun akhlak. Jadi kita boleh nampak, ya, pembahagian itu, ilmu tafsir, muhadis dan sebagainya, ya, banyak ikut pembahagian. Jadi akidah ni salah satu cabang daripada cabang ilmu dalam Islam, ya. Jadi namanya itu pelajaran akidah tadi untuk kita tahu bahagian mana, ya, yang berkaitan. Kita dah sebut sebelum ni pokok pembicaraan ilmu akidah itu berkaitan dengan uluhiyah, ya, nubuat, sam'iyat, ya. Kita dah nampak dia punya pecahan-pecahan tu. Baik. Jadi pada peringkat awal, ya, sudah tentu bermula daripada zaman Rasulullah SAW sendiri, ya. Jadi kita tahu dari segi sejarahnya, perutusan Nabi Muhammad SAW itu sendiri, Nabi diutus itu sendiri adalah untuk menyampaikan dakwah kepada manusia, ya. Allah utuskan Nabi untuk mengajar manusia, ya. Dan antara tujuan dakwah Rasulullah SAW sendiri ialah kaitan dengan akidah, ya, iaitu untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala,
Kita sebut tauhid mengesakan Allah. Maka mentauhidkan Allah itu juzuk ataupun sebahagian daripada ilmu akidah. Ilmu akidah. Jadi sebab itulah kita lihat dulu perkembangan ilmu akidah ini bermula daripada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Ya, Rasulullah menyampaikan dakwah kepada orang Arab, kafir Quraisy, Arab Quraisy di Makkah, bermula di kota Makkah. Jadi pada peringkat awal Islam disebarkan di kota Makkah 13 tahun. Ya, Nabi SAW pada peringkat awal tu 3 tahun yang awal itu secara sir, ya, tidak secara terang-terang. Ya, itu peringkat bagaimana yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Allah menyampaikan wahyu kepada turun wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada peringkat awal kita tengok akidah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu 622 hingga 632 Masihi, bermula daripada awal hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 622 Masihi itu. Kepercayaan umat Islam di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangatlah kuat dan teguh. Ya, umat Islam masa zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat teguh. Orang yang baru terima Islam, ya, zaman Nabi, zaman Rasul sendiri, sangat teguh, ataupun disebut as-sabiqun al-awwalun. Ini orang-orang yang awal memeluk Islam. Ya, sudah tentulah orang yang terdiri daripada kaum kerabat sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali, antara orang yang awal, ya, lelaki yang awal masuk Islam pada umur kanak-kanak, sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, ya, Sayyidatina Ummul Mukminin, Sayyidatina Khadijah, ya, antara orang perempuan yang paling awal memeluk Islam. Itu disebut sebagai as-sabiqun al-awwalun. Zubair bin Awam, Zaid bin Harithah, ya, itu antara orang-orang yang as-sabiqun al-awwalun yang masuk Islam. Jadi masa itu akidah umat Islam masa zaman Rasulullah cukup kuat. Ya, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang menyampaikan dakwah Islamiyah hanya dengan beberapa ayat daripada Al-Quran seperti suratul Ikhlas sudah cukup untuk menjadi pegangan dan i'tiqad mereka as-sabiqun al-awwalun ini. Jadi orang Islam mereka awal ni cukup Rasulullah. Sebab kita tengok suratul Ikhlas itu berkaitan dengan akidah. Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, ya, Allah itu satu, esa. Ya, Allah itu esa, tidak syirik. Ya, kita tahu Arab Quraisy, kafir Quraisy, musyrikin, mereka menyembah berhala. Ya, mereka menyembah berhala. Jadi Rasulullah menyampaikan dakwah untuk untuk membersihkan akidah mereka, akidah syirik, dengan menyembah berhala selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan perangai Arab jahiliah ketika itu juga, ya, dengan akhlak yang buruk, akhlak yang suka berperang, suka bergaduh, bunuh, suka membunuh, bunuh anak-anak perempuan, tanam hidup-hidup. Ya, ini perangai Arab jahiliah. Jadi Rasulullah sampai untuk untuk bawa betulkan akidah, akhlak mereka, ya, orang-orang Arab jahiliah. Jadi pada masa itu orang Islam yang terima Islam masa itu tak ada masalah. Ya, mereka akidah mereka kuat. Ya, ataupun disebut tadi as-sabiqun al-awwalun. Cukup dengan suratul Ikhlas. Katakanlah wahai Muhammad, Allah itu esa, Allahu samad, Allah itu tempat, Allah itu yang dihajati, tempat yang kita bergantung. Lam yalid wa lam yulad. Ya, Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tidak ada lahir. Allah itu tak ada ibu bapaknya. Tak ada Tuhan bapa, Tuhan anak,
ya, tak ada isteri, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dia tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Takkan Tuhan pula beranak? Ya, ya, itu tak masuk akal. Bertentangan dengan akal. Dulu kita dah sebut, ya. Ad-din huwal aqlu. Maknanya agama ni mesti diterima akal. Tak masuk akal Tuhan beranak dan Tuhan diperanakkan. Ya, Tuhan tu esa, satu. Tak bergantung pada yang lain. Tak bergantung pada bapa, tak bergantung pada mak, tak bergantung pada anak. Itulah fitrahnya pemikiran kita, pemikiran dalam ajaran Islam. Ya, sangat logik, sangat tepat pemikiran dia. Selari dengan fitrah manusia, selari dengan apa-apa teori pun. Hatta dalam bab akidah. Ya, jelas secara fitrahnya. Pada masa itu tidak pernah berlaku sebarang pertelingkahan dan perselisihan mengenai akidah. Dan kiranya berlaku suatu kemusykilan, mereka terus berjumpa Rasulullah SAW. Umat ketika itu boleh direct terus jumpa Rasulullah, tak kira sama ada melalui sir, secara sembunyi-sembunyi ataupun secara terang-terang, mereka terus dengan Rasulullah SAW. Ya, dan baginda dapat menghapuskan segala keraguan itu sehingga mereka merasa sangat puas hati. Oleh yang demikian, ilmu tauhid belum disusun dan berkembang lagi di zaman Rasulullah SAW. Tak adalah disusun secara khas, ada metodologinya, ada manhajnya, tidak. Ya, kerana zaman Rasulullah terus Rasulullah boleh sampaikan. Ya, dah sampai zaman kita ni, zaman kemudian dah, barulah perlu disusun, ya, untuk manusia, memudahkan manusia memahami, untuk memahami sesuatu ilmu. Ya, itu apabila berkembangnya Islam dan manusia perlu rujuk, ada catatan, ada tulisan, penulisan, ada kitab, ya. Ini perkembangan ilmu. Bukan kata di dunia Islam je perkembangan ilmu, semua ni, ya, berkembangnya ilmu begitu, ya, dengan penulisan dan sebagainya. Baik, seterusnya akidah di zaman Khulafa Ar-Rashidin. Ya, zaman para sahabat Khulafa Ar-Rashidin. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Ya, keadaan kepercayaan umat Islam di zaman Khulafa Ar-Rashidin tidak berbeza sangat dengan zaman Rasulullah. Tak ada beza sangatlah. Ya, sebab masih kuat masa itu. Ya, kuat pada zaman sahabat, dekat dengan Nabi. Termasuk kurun-kurun yang dekat dengan Nabi. Ya, dekat sangat dengan Nabi. Ya, baik. Nabi kata, alaikum bisunnati. Ya, kamu wajib ikut sunnahku dan sunnah sahabatku. Sahabat Ar-Rashidin, Khulafa Ar-Rashidin. Ya, tidaklah berbeza sangat dengan zaman Rasulullah. Cuma timbul sedikit perselisihan di sekitar hukum cawangan sahaja, bukan dasar-dasar akidah. Ya, walau bagaimanapun mereka terus, bila ada masalah cawangan ini, cabang-cabang ini, furu', ya, mereka terus berunding dan kembali kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kiranya tidak didapati daripada Al-Quran dan Al-Hadis, mereka membuat perbandingan menggunakan qiyas. Ya, para sahabat Khulafa Ar-Rasyidin ini gunakan qiyas. Ya, mereka kiaskan dengan hukum-hukum yang ada, dengan apa yang telah berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tegasnya, di zaman Khulafa Ar-Rasyidin tidak timbul pembicaraan tertentu mengenai ilmu aqad ini, ilmu akidah inilah. Ya, tak adalah timbul pembicaraan, dan cuma kita lihat nanti ada sedikit pada itu pun bukan bermula dengan bab akidah. Ya, ada pengaruh luar pada zaman bermula selepas pada zaman Sayyidina Uthman, ya, selepas wafatnya
Sayyidina Osman, maka ada berlaku pengaruh luar, ya, sekitar perkara kaitan dengan politik, ya, di situ maka timbul, itu pun dapat diselesaikan oleh para sahabat ketika itu. Ini orang kata apa, baru peringkat permulaan, ya, asal daripada masalah lain, bukan masalah akidah, masalah politik. Politik datang daripada pengaruh luar, ya, daripada kaum munafiqin, orang Islam sendiri yang munafik, ya, daripada Sabaiyah, golongan Sabaiyah yang bermula daripada Ibnu Sabah sendiri, seorang Yahudi berasal daripada Yaman, Sana'ah Yaman, di mana beliau telah memeluk Islam, ya, tapi kata ulama, setelah itu beliau menjadi orang yang munafik, ya, yang merosakkan Islam pula, munafik kerana dendam beliau kerana tidak mendapat jawatan, di dalam apabila memeluk Islam. Khalifah Sayyidina Osman tidak memberi jawatan kepada beliau, dan disitulah mulanya niat jahat, hasutan, provokasi daripada Ibnu Sabah, ya, sekitar perkara politik, tetapi selepas itu berkembang menjadi perbalahan akidah kerana retitan daripada itu, ya, kerana retitan yang berlaku selepas itu, peristiwa-peristiwa hasil daripada cucukan itu, hasutan, maka berlakulah suasana tidak perbalahan di kalangan umat Islam, kesan daripada fahaman Ibnu Sabah ini. Ini bahayanya munafik, orang munafiqin ini bahaya dalam Islam, ya. Dia boleh memberi kesan kepada kesan besar kepada umat Islam itu sendiri, sehinggalah timbulnya pahaman Syiah, ya. Nanti kita lihat ini, kemudian nanti kita akan bertemu. Baik, seterusnya yang ketiga, peringkat yang ketiga ialah akidah di zaman Umayyah, iaitu pada 661 hingga 750 Masihi, ya, sekitar sehingga tahun 130 Hijrah, ya. Baik, semenjak berlakunya pembunuhan ke atas Sayyidina Osman, selepas berlakunya pembunuhan ke atas Sayyidina Osman bin Affan, maka mulalah timbul perpecahan di kalangan umat Islam, dan lahirlah golongan yang dinamakan Khawarij, Syiah, dan lain-lain lagi, Murji'ah dan sebagainya. Ini kumpulan yang timbul apabila berlakunya selepas kematian, pembunuhan ke atas Sayyidina Osman. Sebab kita ingat tadi saya dah sebut sedikit sejarah awal itu, Ibnu Sabah yang kecewa, yang menyimpan dendam terhadap Sayyidina Osman kerana tidak mendapat apa-apa jawatan apabila beliau memeluk Islam, ya, dan menjadi orang yang munafik dan bersifat yang ingin membalas dendam, dan muncullah pahaman Sabaiyah, dan Sabaiyah ni wujud. Sabaiyah ni maknanya pengikut kepada Ibnu Sabah, macam kita Syafi'iyah, pengikut kepada Imam Mazhab Syafi'i, ya. Jadi Sabaiyah ni memang wujud, golongan Sabaiyah dipanggil. Maka kita lihat sinilah, maka lahirlah selepas perpecahan di kalangan umat Islam, apabila pembunuhan yang berlaku pada Sayyidina Osman ini, maka jarum-jarum Sabaiyah ini, doktrin yang dibawa oleh Ibnu Sabah dan juga Sabaiyah ini, golongan pengikut-pengikut beliau, telah menyebabkan peperangan dalam Islam, seperti peperangan Siffin, peperangan Jamal. Maka lahirlah di sana ada perjanjian damai, perjanjian tahkim, maka ketika itulah yang disebut tadi, lahirlah golongan-golongan yang dinamakan Khawarij, Syiah, ya, Murji'ah dan sebagainya. Ini, ya, kumpulan yang lahir ketika itu.
Walaupun pada asalnya perselisihan mereka itu mengenai politik. Tadi kita sebutnya sekitar politik. Bermula pada politik Ibn Sabah sendiri. Ya, dia cucuk-cucuk pakai rebut nak jadi khalifah kerana kita tahu ada pertalian keluarga di antara Saidina Uthman dengan Saidina Muawiyah. Maka di sinilah kumpulan Sabaiyah ni mengambil kesempatan melaga-lagakan. Lebih-lebih lagi, beliau Ibnu Sabah ini telah menyebut bahawa telah mengapi-apikan melaga-lagakan umat Islam dengan menyatakan bahawa Rasulullah SAW telah mewariskan jawatan khalifah itu kepada Saidina Ali. Oh, yang ni yang besarnya, yang beratnya, mewariskan kepada Saidina Ali menyebabkan golongan-golongan yang taksub berpegang taksub kepada pandangan ini bahawa Saidina Ali adalah pengganti Rasulullah SAW, maka golongan inilah yang lahir munculnya Syiah ini. Syiah ini maknanya pengikut yang sangat taksub. Berjayanya Ibnu Sabah ini sehingga Saidina Ali sendiri pun marah kepada Ibnu Sabah. Ya, jadi ini adalah golongan yang sehingga mengangkat Saidina Ali kepada tahap Tuhan. Ya, mensyirikkan Saidina Ali dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah Ibnu Sabah ni. Ya, jadi beliau dan juga pengikut-pengikut beliau. Ini yang kata lahirnya Syiah. Sebab itu Syiah tidak dapat menafikan. Terdapat dalam kitab-kitab Syiah sendiri sebenarnya. Ibnu Sabah ni sangat glamour. Terkenal dalam kitab Syiah sendiri. Bukan kitab Sunni. Ya, kitab Syiah sendiri. Jadi, ya, mereka kumpulan yang sangat taksub dengan Saidina Ali tidak dapat terima, ya, bahawa Saidina Abu Bakar, sehingga mengkafirkan Saidina Abu Bakar, Saidina Umar, Uthman dan juga isteri-isteri para isteri Nabi. Ya, ini golongan Syiah. Yang satu lagi Khawarij ini yang keluar, yang mengkafirkan Saidina Ali pula dengan Muawiyah sekali. Ya, golongan yang mengkafir dalam perjanjian tahkim itu menolak kedua-duanya. Khawarij keluar terus. Ya, mereka tidak menyokong kedua-duanya kerana mereka menganggap bahawa kedua-duanya adalah kafir, berbalah dalam hal agama. Ini juga timbul, ini kita kata kesan daripada perbalahan ataupun provokasi terhadap agama Islam, fitnah pada agama Islam itu. Walaupun pada asalnya perselisihan mereka ini kita sebut tadi politik dan jawatan khalifah, tetapi akhirnya menjala kepada perselisihan hukum-hukum dan akidah Islam pula. Ya, bila dah mengkafir ini, maka ini yang kita katakan satu perbahasan yang ada dalam cabang ilmu akidah. Ya, bila dah masuk bab kafir mengkafir. Dengan sebab itu kira-kira di akhir pemerintahan kerajaan Umayyah lahirlah golongan-golongan yang membawa pegangan yang salah dan bertentangan dengan ajaran Islam yang sebenar. Maka dengan itu lahirlah pula tokoh-tokoh Islam yang bangkit menolak kepercayaan yang salah pada masa itu. Dia mulalah, ya, bila berlaku perbalahan, dah mula dah mengkafir, dah mula berbahas perkara akidah, maka lahirlah pahaman-pahaman. Kita tahu masa zaman itu juga Islam dah mula dah berkembang sedikit. Ya, Islam dah mula berkembang pada zaman Umayyah. Ya, Islam dah mula berkembang. Jadi selepas pula berlaku tadi perbalahan yang kita sebut tadi dengan kesan daripada peperangan Siffin, perjanjian tahkim, peperangan Jamal ini, ya, maka lahirlah masalah-masalah akidah. Maka kesan daripada itu, maka ada pula tokoh macam contohnya sehingga kalau kita lihat dalam zaman Umayyah ini tahun sehingga 130 Hijrah, daripada 661 Masihi hingga 750 Masihi ini juga lahirnya Wasil bin Atha, ya, iaitu seorang tokoh Mu'tazilah, ya, pada tahun 80 Hijrah. Tetapi kita kena ingat masa itu juga ada lagi tok gurunya yang di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah, iaitu Hasan Basri rahimahullah ta'ala. Ya, Hasan Basri dan Imam Abu Hanifah sendiri, iaitu pada tahun 80 Hijrah sama juga.
lebih kurang. Maknanya hidup di zaman Wasil bin Atta yang merupakan founder kepada fahaman Mu'tazilah. Ya. Jadi ada ulama-ulama Sunni ataupun ulama Ahlussunnah wal Jamaah ni yang counter. Ahlussunnah yang counter balik masalah-masalah yang dibawa oleh pahaman-pahaman yang cuba dibawa pada zaman itu. Jadi setiap zaman tu ada ulamanya. Kita tengok sentiasa ada ulama yang pertahankan sunnah Rasulullah SAW, pertahankan agama Islam. Ya, sudah ada kronologinya. Seterusnya kita tengok akidah di zaman Abbasiyah. Ya, akidah di zaman Abbasiyah, iaitu tahun 750 Hijrah hingga 1258. Zaman Abbasiyah ini panjang. Ya, kita tengok sehingga berapa ratus tahun. Lebih kurang 500 tahun. Lebih 500 tahun. Baik, oleh kerana pemerintahan Islam di zaman kerajaan Abbasiyah bertambah luas, iaitu meliputi wilayah-wilayah Parsi dan Rom. Abbasiyah ni dah luar dah Islam ni. Sudah berkembang Islam ni sehingga ke wilayah Parsi dan Rom, ke Syam. Ya, pergi ke ke utara, ke Eropah, ya. Serta ramai pula orang-orang ajam, iaitu ajam ni orang-orang yang bukan Arab, ya, ajam. Orang yang bukan Arab yang memeluk Islam, maka umat Islam terpaksa menghadapi berbagai-bagai kepercayaan yang salah. Ialah bila Islam ni telah berkembang, kita tengok Islam dah berkembang. Hatta selepas itu sampai ke tanah Melayu sebenarnya, ya. Selepas pada itu lagi di Nusantara juga ketika itu bukannya asalnya bukan Islam, ya. Agama-agama yang ada yang Hindu pun sudah sampai di Nusantara. Jadi budaya-budaya tu kita cerita tadi, ya. Budaya agama yang asal, agama sebelum itu, dan juga pahaman-pahaman sebelum itu, sembahan-sembahan pada sebelum itu, budaya-budaya itu masuk. Yang ada adat yang ada, ya, dalam budaya mereka sebelum memeluk Islam, datang daripada bekas-bekas penganut-penganut agama Majusi, Brahman dan lain-lain lagi. Ni kita kata ni, ya, maknanya masih ada bercampur. Ketika itulah berkembangnya ilmu akidah. Nak jelaskan balik, ulama nak terang, yang ini bukan daripada sumber Islam, yang ni Islam, ini caranya, ya, yang ni termasuk dalam syarak, yang ni tak termasuk, ya. Sebab orang yang disebut tadi ajam, orang bukan Arab, tapi itulah Islam sampai dengan dakwah, bukan dengan kekerasan. Islam sampai dengan, jadi ulama mengajar, ulama yang bijak, menyampaikan ilmu cara hikmah, cara bijaksana, ya. Dengan yang demikian lahirlah tokoh-tokoh Islam yang dalam bidang ilmu aqaid. Kalau kita tengok yang lahirlah zaman lepas itu lagi lah Imam Abu Hanifah tadi kita sebut, Imam At-Tahawi, Imam Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi. Ini imam kita, imam dalam akidah, ya. Imam Abu Mansur Imam Abu Hasan Asy'ari pada 260 Hijrah, Imam At-Tahawi 239 Hijrah, dalam akidah Tahawiyah. Kalau Imam Abu Hanifah Fiqhul Akbar, ini lagi awal. Ya, kita tengok sentiasa ulama-ulama yang dalam dalam bidang akidah ini, ulama-ulama dulu memang hebat, ya, dalam semua dalam banyak bidang, ya. Mereka menguasai akidah, fiqh, lughah, tafsir, hadis, ya. Jadi tidak timbul masalah ketika itu, ya. Ulama zaman-zaman para kita panggil zaman tabi'in, selepas zaman Rasulullah, para sahabat, lepas sahabat tabi'in, sahabat yang hidup zaman Rasulullah, tabi'in yang selepas itu, ya, zaman yang sempat hidup dengan zaman sahabat. Ini golongan tabi'in.
dan seterusnya, tabi'in. Ya, ini zaman-zaman ni dah Islam dah berkembang. Tokoh-tokoh Islam pun ada. Ya, dan mereka masih hebat. Mereka masih dekat dengan Nabi. Termasuk kalau disebut dalam hadis, termasuk dalam 3 kurun. Ya. Nabi kata apa? Sebaik-baik kurun qarni. Ya. Allahumma salli khairukum qarni, sebaik-baik kamu adalah kurunku. Thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum, ya, atau kama qala, sebaik-baik kurun ya kurunku, sehingga yang disebut kata ulama sehingga 300 tahun. Maka kurun-kurun ini antara orang yang awal, termasuk juga tabi'in, mereka yang masih awal. Jadi hebat ini. Yang ada maka yang lebih apabila lebih menjurus pada satu ilmu itu terkenal dengan ilmu itu. Contohnya kalau kita empat imam mazhab ini, imam mujtahidin, iaitu Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, ya, Imam Syafi'i dan juga Imam Syafi'i dan juga Imam Ahmad bin Hanbali, ya. Ini antara tokoh yang awal dalam bidang syariat ataupun fiqh, ya, yang menjadi imam mazhab kita, imam mazhab fiqh. Kalau imam mazhab aqidah, Imam Abu Hasan Asy'ari dan juga Abu Mansur Al-Maturidi. Dengan demikian lahirlah tokoh-tokoh Islam dalam bidang ilmu aqaid menentang akidah-akidah yang salah itu, di samping menegakkan akidah Islam yang sebenar berteraskan pada akidah Ahlussunnah. Mereka membawa keterangan-keterangan bukan sahaja daripada Al-Quran dan Al-Hadis, malah daripada dalil akal dan logik. Ini kita dah terang sumber. Ya, di awal dulu kita dah sebut pada siri yang pertama, sumber ilmu akidah ini, iaitu yang pertama dalil naqli, Al-Quran dan Sunnah itu sendiri. Yang kedua barulah akli, iaitu sumber akal. Sama ada dengan ijma', qiyas dan sebagainya. Maksud sumber akal. Akal menguatkan hujah nas naqli, iaitu apa? Al-Quran dan juga Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi perkembangan ilmu aqaid di zaman ini sangat pesat sekali. Kitab yang dikarang oleh ulama Islam bertambah banyak dan terus maju. Tadi kita dah sebut, Imam Abu Hanifah hanya Fiqhul Akbar, Aqidah Tahawiyah, ya, Imam At-Tahawi, dan juga antara kitab Abu Hasan Asy'ari Al-Ibanah, ya, Al-Ibanah fi usul diyanah, ya, kitab Imam Abu Hasan Asy'ari, antara kitab-kitab aqidah. Berkembang pesatnya ilmu aqidah. Ya, ketika itu apabila munculnya pahaman-pahaman seperti Mu'tazilah, ya, Jabariyah, Qadariyah, ya, itu yang awal lagi. Nanti lepas ni kita akan bertemu pahaman-pahaman ini dan pembahasan dalam pahaman-pahaman ini, ya. Maka muncullah ulama, tokoh-tokoh ulama kita sebut tadi, untuk menjelaskan kekeliruan ataupun yang berlaku akidah yang terseleweng pada zaman mereka. Mana tadi, ya Allah. Perkembangan ilmu akidah di zaman ini sangat pesat sekali. Kitab-kitab yang dikarang oleh ulama Islam bertambah banyak dan terus maju dalam berbagai bidang dan bahasa, kerana ilmu ini telah pun diwajibkan di waktu permulaan Islam lagi. Ya, kita dah sebut, Rasulullah SAW dari zaman Rasulullah mula untuk mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, permulaan Islam lagi kemudian dipelajari dan dikaji oleh umat Islam dari semasa ke semasa, dan dianggap satu cabang ilmu yang terpenting yang dipelajari secara khusus oleh umat Islam. Jadi satu cabang ilmu yang penting, satu cabang ilmu yang besar, ya.
Sehingga diwujudkan fakulti Usuluddin di universiti Islam. Itu kita tengok di universiti ada Usuluddin, ada Syariah, ya, ada dirasah, pada pengajian Islam, ya. Usuluddin ni berkaitan dengan akidah. Apa subjek-subjeknya semua berkaitan dengan akidah. Ya, ada subjek tauhid, subjek apa ni, mantiq, ada lughah, ya, ada tafsir, ada hadis, ada falsafah Islam, ya. Ini dalam subjek. Ada tayarat fikriyah, ya, macam-macam lagi. Milal wa nihal, ya, banyak subjek dalam Usuluddin. Malah pelajari juga ilmu-ilmu akhlak, ilmu dakwah, syariah sendiri, ilmu fiqh, di dalam fakulti Usuluddin. Malah ilmu ini menjadi fardu ain ke atas orang-orang Islam mempelajarinya dan begitu. Sebab apa dia kata ilmu fardu ain? Kita tahu fardu ain ini ilmu yang diwajibkan kepada setiap individu, ain, setiap individu. Ya. Sebab apa? Sebab ilmu ini berkaitan dengan ketuhanan. Untuk kita kenal Allah. Ilmu untuk kita kenal. Bila sebut ilmu akidah, ilmu yang berkaitan dengan uluhiyah ni berkaitan dengan ketuhanan. Untuk mengenal Allah. Untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Sudah tentu ilmu ini menjadi fardu ain untuk kita kenal Allah. Untuk kita mentauhidkan Allah. Untuk mengesakan Allah. Tidak mensyirikkan Allah. Sebab itulah ilmu ini dianggap ilmu dalam ilmu, termasuk ulama menyebut sebagai ilmu fardu ain. Ya. Awaluddin ma'rifatullah, ya. Itu juga dengan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan fiqh, ibadah. Kita buat fardu ain, ataupun kita sebut ilmu fardu ain kan, macam mana kita nak solat, bermula dengan buat taharah, buat bersuci, ya. Semua itu baca Quran, mempelajari ilmu Al-Quran, ya. Semua itu merupakan fardu ain kepada kita, ya, sebagai seorang muslim. Ilmu yang kena ada pada setiap orang Islam. Antaranya yang tadi kita sebut, antara yang terpenting ini ialah ilmu aqidah, ilmu tauhid. Baik, seterusnya kita lihat kepada mazhab-mazhab dalam ilmu aqaid, ilmu aqidah ini. Tadi kita dah sebut, ya. Mazhab-mazhab ini maknanya kumpulan-kumpulan fahaman-fahaman, fahaman-fahaman yang ada dalam kumpulan perbahasan akidah, ya. Munculnya fahaman-fahaman dalam akidah. Tadi kita sebutlah bila berlaku khilaf di sana, ya, ada yang salah faham, terseleweng, terpengaruh, sumber-sumber yang terpengaruh daripada falsafah. Tadi kita kata dah masuk Rom, Parsi, Yunan, Athens, ya, Greek, falsafah Greek. Bukan Greek Ulu Perak tu, Greek tu apa? Athens di Eropah, ya. Jadi falsafah ni dah masuk dalam pahaman-pahaman orang Islam yang terpengaruh. Akhirnya mereka menggunakan teori-teori yang mengutamakan teori-teori luar, teori-teori falsafah luar, sedangkan kita ada falsafah Islam. Kita Islam tidak menolak ilmu, termasuklah ilmu falsafah, tapi ilmu falsafah yang berlandaskan kepada syariat. Ya, kita ada tokoh Imam Al-Ghazali, Ibn Sina dan sebagainya. Ini tokoh-tokoh falsafah Islam yang hebat. Maka mereka telah orang kata ada proses islamisasi di sana. Proses islamisasi ilmu itu. Islamization of knowledge, istilahnya tu, ya, sudah masuk kepada kaedah-kaedah Islam, ya. Jadi tokoh Imam Al-Ghazali seorang tokoh falsafah yang hebat, ulama terkenal, ya, dalam banyak bidang, ya. Jadi inilah kita kata tokoh-tokoh ini, mereka ini yang telah pada zaman mereka ini, mereka membetulkan semula ada yang penyelewengan yang berlaku sepanjang sejarah perkembangan ilmu akidah sehingga pada zaman kita. Zaman kita ni pun macam tu juga. Kita ada jawatan kuasa fatwa
Bila ada fahaman-fahaman yang bertentangan dengan ahli sunnah wal jamaah, kita jelaskan. Maka inilah tanggungjawab Jawatankuasa Fatwa di Malaysia, ada Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan, Jawatankuasa Fatwa Negeri. Ya, mana-mana fahaman yang menyeleweng daripada fahaman Islam, ya, yang sebenar, maka dijelaskan. Kita tengok adalah melalui warta-warta sebagainya, ya, melalui warta-warta fatwa. Contoh kalau kita tengok zaman sekarang, banyaklah fahaman-fahaman yang baru ni, seperti liberalism, pluralism, ya, hedonism, pun macam-macam ism yang ada. Jadi wujud ni tadi kita sebut mazhab-mazhab dalam akidah, ya. Antaranya yang pertama ialah mazhab Qadariyah. Yang kedua mazhab Jabariyah. Yang ketiga mazhab Murji'ah. Yang keempat mazhab Mu'tazilah. Yang kelima mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Ni yang kita jelaskan satu-satu. Kita tengok dulu, pergi kepada yang awalnya, iaitu mazhab Qadariyah. Ya, mazhab Qadariyah iaitu sebuah mazhab yang muncul di Basrah berikutan timbulnya perbincangan hebat orang Islam mengenai masalah qadar dan qada. Ya, ketika itu masalah qada dan qadar ini dibahas tentang takdir. Tentang takdir, tentang apa ni, kuasa. Ya, tentang kuasa, ketentuan, qada dan ketetapan, qada dan qadar, kehendak, kuasa, ketentuan, ya. Jadi nama mazhab ini diambil daripada perkataan al-qadar, kerana mereka mengatakan segala kerja takdir tadi, kerja tadi iaitu kuasa, mengatakan segala kuasa itu terjadi dengan kehendak dan kuasanya sendiri. Ada bahas-bahas ni. Al-Qadariyah ni mengatakan kuasa ni kuasa sendiri, manusia sendiri, kerana Allah telah memberi peruntukan. Allah dah beri dah kudrat ni pada manusia, peruntukan kehendaknya pada manusia. Di antara pendapat mazhab ini iaitu yang pertama, manusia itu bebas melakukan sesuatu menurut kehendak dan kemahuannya sendiri. Dah bagi kehendak, bagi kudrat, manusia buatlah sendiri. Atas manusia tentukan. Ini antara fahaman mereka yang wujudnya fahaman dipanggil Qadariyah ni. Dia kehendak mereka je, kadar mereka sahaja, ya, takdir mereka sahaja, ya, dikuasai dan kuasanya sendiri, bukan dengan kehendak, bukan dengan kehendak Allah. Ini fahaman Qadariyah yang pertama. Yang kedua, mereka seluruhnya percaya bahawa Tuhan tidak menentukan. Pada kepercayaan mereka, Tuhan tidak menentukan apa-apa takdir kepada manusia. Allah dah serah kepada manusia. Pengasas mazhab ini yang bernama Ma'bad bin Khalid al-Juhani dan Ghayalan ad-Dimashqi. Ada dua orang, ya, pengasas ini, pengasas fahaman ini. Dikatakan bahawa yang mula-mula sekali memperkatakan qadar ini ialah seorang yang beragama Kristian, ya, Nasrani, ya, memeluk Islam tetapi kemudiannya masuk Kristian, masuk Nasrani semula. Dan dari fahamannya itulah diambil oleh Ma'bad dan Ghayalan itu. Dia ambil asalnya mula-mula seorang yang Nasrani, macam kita kata Ibn Sabah Yahudi, dia masuk Islam munafik. Ini pun seorang Nasrani, dikatakan ada pandangan yang mengatakan bahawa fahaman Qadariyah ini daripada seorang Kristian, daripada seorang Nasrani, ya, lepas tu masuk Kristian balik. Dia percaya kepada perbuatan manusia ni, manusia yang menentukan kehendak manusia, tidak ada campur tangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu fahaman Qadariyah. Yang kedua, fahaman Jabariyah. Ya, fahaman Jabariyah pula. Jabariyah ni dia kontra dengan Qadariyah. Ni Jabariyah. Ya, fahaman ini muncul di Kufah pada zaman kerajaan Bani Umayyah
yang diketuai oleh seorang yang berasal dari Khurasan bernama Jaham bin Safwan. Jahmiyah ini juga ataupun sebut pahaman Jahmiyah ini iaitu mazhab Jabariyah. Jabariyah ini nama Jabariyah ini diambil daripada perkataan al-jabar, artinya dipaksa. Dipaksa, al-jabar, Jabariyah. Di antara pendapat mereka ialah manusia, ini percaya mereka, manusia itu digagahi dan dikuasai sepenuhnya oleh Allah. Makna dipaksa, Allah saja menentukan atas kehendak Allah, kayak apa ni, kuasa Allah. Manusia ni tak ada apa, kedekat pun tak ada. Semua Allah menentukan. Perjalanan dia, pergerakan dia, apa semua, kemahuan dia tak ada, semua Allah. Ya, makna dia serah, digagahi sepenuhnya oleh Allah. Yang kedua, manusia tidak mempunyai apa-apa usaha atau ikhtiar dalam melakukan perbuatan. Ikhtiar apa pun tak ada manusia. Ni kata apa, orang Melayu kata apa, rezeki kalau dah secupak-secupak lah, tak jadi segantang. Jenis kurang macam tu lah. Ya. Manusia ni tak usah buat banyak mana pun banyak tu je. Tak akan bertambah dah kita ni. Dah ditentukan dah semua dah. Apa benda nak kena buat lagi? Kau dah secupak-secupak lah, tak akan jadi segantang. Ini antara serupa orang terpengaruh dengan pahaman Jabariyah tadi. Ya, nak tahu. Mana orang tak mau, tak ada usaha, orang malas. Dia percaya Allah dah tentu banyak tu lah. Secupak je, takkan jadi. Mana tak adalah ayat-ayat yang suruh kita, diperintahkan kita untuk apa ni, berusaha. Ya, wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum. Kan Allah perintahkan kita bekerja. Ya. Yang kedua, yang ketiga, manusia diibaratkan seperti kapas di udara yang boleh ditiup angin ke mana-mana sahaja. Dah tadi kata tak ada manusia, tak ada apa, power tak ada, keinginan pun tak ada, kudrat pun tak ada, semua Allah gagai. Duk saja macam tu, jadi malas. Pahaman ni selalu yang jadi malas ini. Ya, bertentangan dengan ajaran Islam yang suruh kita bekerja, berusaha, ya. Pegangan mereka ini didasarkan kepada umum maksud firman Allah, ambil pada makna umumnya. Allah khaliqu kulli syai'. Ya, dalam surah Az-Zumar ayat 62, Allah khaliqu kulli syai'. Maksudnya Allah juga yang menjadikan segala sesuatu. Ni dia pun ambil cara umum. Allah jadikan sesuatu tu habis semua. Manusia tak payah buat apa. Alasan mereka juga ialah bahawa Allah itu mempunyai pengetahuan yang meliputi sesuatu dengan segala kemahuannya adalah lulus belaka. Jadi tak ada dah manusia apa pun tak ada. Semua serah pada Allah bulat-bulat. Ya. Di antara pahaman bagi mazhab ini ialah yang pertama, ni lagi antara pahamannya, syurga dan neraka tidak kekal. Kerana tidak ada sesuatu yang kekal selain pada Allah. Jadi apa? Allah jadikan semua, tak ada apa. Jadi syurga dan neraka tak kekal, akan musnah juga. Pada pahaman mereka, maksud kekal seperti yang disebut dalam Quran, yang sebut khalidina fiha tu, yang kekal yang dalam Quran sebut ni, ialah maksud lama je. Itu berarti lama sahaja, bukan kekal. Dia lama tapi satu hari musnah. Ini pahaman Jabariyah. Yang kedua, kitab Al-Quran itu baharu, hadis, bukan qadim, bukan yang sejak azali lagi, bukan pada perkataan Allah. Itu satu benda yang baru, perkataan yang baru, kerana ia boleh ditutur dan ditulis oleh manusia. Tu mushaf Al-Quran tu kan, kita tengok mushaf tu Al-Quran tu. Quran ni sebenarnya kalam Allah. Ya. Yang duk ada tulisan tu ialah yang baru, tulisan tu yang baru, bukan kalam Allah itu yang baru. Di sini ada kekeliruan di sini. Betul kalau kita tengok pada tulisan manusia yang tulis, tapi kalam Allah itu turun tanpa bersuara, tanpa tersusun dengan kata-kata. Ya, Quran itu sendiri, wahyu itu. Jadi mereka faham begitu, iaitu
Quran ini baru sebab boleh ditutur dan boleh ditulis. Yang ketiga, Allah tidak mempunyai sifat selain daripada zatnya. Daripada mereka, Allah tak ada sifat. Zatnya. Zat Allah itu sendiri. Allah itu sendiri. Tak ada sifat-sifat macam kita sifat. Maha mendengar, maha mengetahui, kalam yang berkata-kata, ya, maha mendengar, maha yang hidup. Itu sifat-sifat Allah. Ya, sifat 20 kita belajar tu, ya, wujud, qidam, baqa. Ni zat Allah sahaja pada fahaman Jabariyah. Yang keempat, Allah tidak boleh dilihat di akhirat kelak. Ya, mereka berfahaman Allah tak boleh dilihat. Kalau faham kita, Allah boleh dilihat. Bagi ahli sunnah, ya, sunni, kita dapat lihat di akhirat nanti. Di dunia ni tak dapat. Ya, mereka tak dapat lihat. Allah tidak boleh dapat dilihat di akhirat kelak. Baik, ini fahaman Jabariyah. Ya, Jabariyah. Kita tengok ada satu lagi lah, ya, mazhab Murji'ah. Tadi kita dah tersebut dah. Murji'ah ni, kumpulan ini berasal daripada golongan politik, tetapi tidak meninggalkan bahagian itu dan mengambil sikap berkecuali, terutama dalam masalah perselisihan umat Islam mengenai jawatan khilafah yang berlaku di antara puak Khawarij dan Syiah. Ya, Murji'ah ni maknanya ditangguh. Ya, perkataan Murji'ah itu diambil daripada perkataan arja', iaitu berarti menangguhkan. Murji'ah ni golongan yang menangguh. Dia pun ni tidak masuk mana-mana pihak. Ingat tadi kita dah cerita di awal tadi, ada Khawarij, ada Syiah yang berbalah lepas perjanjian tahkim itu. Ya, mereka ini tangguh, tak join mana-mana. Ya, Murji'ah ni bagus, peringkat awal dia bagus. Ya, Murji'ah ni tidak campur tangan dalam perbalahan politik. Ya, tak ada nak kafirkan apa semua, tak ada. Nak taksub jadi Syiah pun tidak, nak mengkafirkan Saidina Ali dan juga Muawiyah pun tidak. Jadi inilah dinamakan Murji'ah. Ya, mereka dinamakan Murji'ah kerana menangguhkan persoalan dan pertelingkahan, menangguhkan segala persoalan dan pertelingkahan antara umat Islam yang menumpahkan darah itu hingga hari kiamat, dan menyerahkan perkara itu kepada Allah. Serah je lah, kafir tak kafir, serah je pada Allah. Mereka ni sesat tak sesat, serah je pada Allah. Ya, syurga tak syurga, serah je pada peringkat awal. Pada peringkat permulaan, disebut pada peringkat permulaan, fahaman ini pada peringkat awal lahir di kalangan para sahabat, termasuk Abdullah bin Umar, ya, Sa'id bin Jubair dan lain-lainnya. Kemudian diikuti oleh tabi'in, termasuk Imam Abu Hanifah pada peringkat awal, ya, dan Abu Yusuf serta ahli-ahli hadis yang lain. Di antara persoalan pokok mazhab ini ialah masalah iman, iaitu mereka mengatakan iman itu ialah mengenal Allah dan Rasul. Pada mereka iman ni, kenal Allah, Rasul, cukup iman dah. Ini peringkat awal kita kata tak ada masalah, ya. Siapa yang mengaku bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad itu bersama Allah, sudahlah dikira iman. Asalkan percaya sebut dengan lisan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sudah dikira beriman. Di samping itu, ada di antara orang-orang Murji'ah yang melampaui batas. Bila masuk yang dah mula melampaui batas, golongan yang dah mula melampaui batas, mereka berani mengatakan iman itu hanya i'tiqad di hati. Yang ni, tang sini mula mari masalah fahaman ni. Dia biasanya begitulah, fahaman ni bila asalnya betul, mana-mana pun kita tengok ajaran sesat mula tak ada apa. Bila dah mula salah faham, menyeleweng hal-hal agama, setiap pahaman-pahaman ni bila mula masuk pahaman yang salah, bercampur bau dalam pahaman tu, yang menjadikan akhirnya pahaman itu sendiri dia kenali pahaman yang terseleweng daripada akidah Islam. Ya, yang mana mereka yang kemudian ini mereka mengatakan bahawa i'tiqad, tang sini yang masalahnya, iaitu i'tiqad hanya di hati. Seorang yang mengaku dirinya kafir secara terang, ini masalahnya. Kalau dia mengaku kafir pun secara terang,
Ini tang ni ada masalah dengan ajaran Islam. Ya, seorang yang mengaku dirinya kafir secara terang-terang atau menyembah berhala dan mati dalam keadaan itu dikira mukmin juga. Asalkan i'tiqad di hati. Ya, sebab dia kata apa? Hanya i'tiqad di hati. Hanya melafazkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah. Ya, lepas itu dah pula isytihar diri menjadi kafir. Ya, menyembah berhala, mengakui dirinya kafir secara terang-terang. Bila mengaku kafir secara terang-terang, jatuh Islam. Ikut akidah Ahlussunnah. Ya, di sini masih walaupun mengaku pernah, asalkan pernah menyebut dulu, pernah bersyahadah, lepas itu mengaku keluar Islam secara terang, masih lagi dikira mukmin juga. Ini masalah tang sini. Ada sikit ada masalah akidah di sini. Dan ia akan menjadi ahli syurga di akhirat kelak. Mana orang yang murtad pun masih dikira ahli syurga. Ini masalah pada golongan Murji'ah yang melampau, yang terus, yang golongan yang kemudian. Ya, bukan tu pada peringkat awal yang kita kata ramai golongan sahabat mengikut golongan Murji'ah ini yang menangguhkan daripada melibatkan diri dalam soal pertelingkahan umat Islam ketika itu. Jadi ini sikitlah kita beberapa pahaman sebelum kita masuk nanti pahaman yang seterusnya, itu Mu'tazilah dan juga Ahli Sunnah. Jadi kita habiskan beberapa pahaman di peringkat awal yang berlaku dalam perbahasan ilmu akidah ini. Jadi itu sahaja, sehingga kita berjumpa lagi. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.